Antara punca berlakunya black economy adalah pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Pemimpin seperti ini akan menggunakan dana daripada kerajaan sebagai wadah untuk terus berkuasa dalam bidang politik. Pemimpin seperti ini akan menggunakan dana daripada rakyat untuk menggunakannya dalam kempen pilihan raya ataupun mendapat undi. Oleh itu, seharusnya dana yang diterima daripada sebuah parti politik sewajarnya diisytiharkan dahulu sebagai sebuah negara yang mahukan perubahan. Seterusnya, punca yang boleh menyebabkan berlakunya black economy adalah pendapatan isi rumah yang rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan mereka lebih cenderung untuk membeli barangan yang lebih murah walaupun melalui saluran yang tidak sah seperti rokok seluduk, video atau filem cetak rompak dan terlibat dalam judi. Pendapatan isi rumah yang rendah dan perbelanjaan yang tinggi akibat kos sara hidup yang semakin meningkat mengakibatkan golongan ini terlibat dalam black economy secara paksa. Akhir sekali, cukai negara semakin meninggi adalah punca menyebabkan berlakunya black economy. Cukai yang tinggi mendorong kepada ketua eksekutif atau majikan yang lain untuk terlibat dalam ekonomi gelap. Beban cukai dan pembayaran keselamatan sosial adalah faktor penyumbang bagi ekonomi gelap sekaligus meningkatkan kos buruh dan juga mendorong majikan dan kaki tangan untuk turut serta dalam ekonomi gelap. Oleh itu, sekiranya kadar cukai yang dikenakan adalah rendah, maka lazimnya negara akan memiliki black economy yang lebih kecil. Selain itu, antara langkah untuk menyedarkan masyarakat tentang bahayanya isu black economy ini ialah dengan mengemukakan contoh-contoh dan juga kesan daripada aktiviti ini. Contohnya ialah berkaitan isu yang baru-baru ini berlaku di Kemboja, iaitu pemerdagangan manusia. Ini berlaku apabila mereka ditawarkan dengan pekerjaan yang bergaji tinggi dan akhirnya mereka terjerat dan dipaksa untuk bekerja sebagai skamer dan pelacur dan juga ada yang didera. Selain itu ialah aktiviti cetak rompak yang semakin lama semakin berleluasa. Ini berpunca daripada masyarakat sendiri yang mendokong aktiviti haram ini. Mereka sepatutnya menonton filem-filem yang baru dipasarkan di pawagam ataupun melanggan di aplikasi seperti Netflix. Namun, masih ada sekelintir masyarakat yang tidak mahu mengeluarkan wang dan mengambil keputusan untuk mencari filem-filem cetak rompak di dalam Telegram. Ini jelas akan merugikan pengusaha-pengusaha filem tempatan. Yang terakhir ialah aktiviti penyeludupan rokok. Antara punca aktiviti ini berlega ialah beberapa pihak berkuasa yang tamak sanggup menerima suapan bagi menutup mata berkaitan aktiviti ini. Hal ini akan mengurangkan hasil cukai kerajaan dan akhirnya akan menjejaskan hidup rakyat sendiri. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, salah satu cara untuk mengatasi aktiviti black economy di negara kita ialah dengan mengawal sempadan negara dengan lebih ketat dan tegas. Pihak berkuasa perlulah mengawal dan memantau sentiasa pemandangan manusia atau sebarang pencerobohan dan penyeludupan secara besar-besaran maupun kecil-kecilan. Seterusnya, langkah yang juga boleh diambil untuk mengatasi black economy ialah dengan mengurangkan cukai. Tanggungjawab ini mestilah digalas oleh para pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah. Mereka mestilah bersungguh-sungguh untuk mengkaji semula dan mengubah struktur cukai supaya jurang antara barangan yang sah dan seluduk kurang jurangnya. Hal ini kerana jurang yang tinggi inilah yang menjadikan sebab berlakunya jenayah dan penyeludupan di negara kita. Akhir sekali, penerapan agama dan pendedahan kepada masyarakat juga boleh mengatasi black economy daripada berleluasa di negara kita. Hal ini, masyarakat akan lebih peka dan sedar tentang keburukan dan kebahayaan black economy kepada negara. Dari sudut agama Islam, sesungguhnya perbuatan seperti penipuan, rasuah dan pelacuran dilarang di dalam Al-Quran.